أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surah 6 bayang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah menentu ni dengan iradah, itu qada, penentuan, penetapan yang telah menentu, yang telah menetap akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat dengan iradah, Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan segala perkara yang akan berlaku. Itu qada. Qada ketentuan azali, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar makna takdir Allah, sakatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, maksud takdir Allah perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Qadar, takdir maknanya perbuatan yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah. Qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Atas jalanan Imam Asy'ari, atas jalanan Imam Maturidi, ketentuan Allah pada azal dipanggil qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah dipanggil qada. Dalam kitab kita ni qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi hanya terbalik panggilan sahaja. Ketentuan iradah qadar, perbuatan Allah qada. Qadar dan qada, panggilan nama sahaja yang berbeza, adapun isi pegangan sama sahaja. Beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar. Tadi makna qada ketentuan iradah, makna qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa makna percaya? Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, makna percaya, beriman dengan qada dan qadar, mengaku putuh di dalam hati seseorang, jazam putuh di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, segala perkara yang berlaku ni semuanya, tu takkid kuat lagi tu, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala, qada, dan dengan menjadi ia akan dia, ini qadar. Hati kita mengaku putuh, hati kita percaya dengan sepenuhnya akan bahawasanya sekalian perkara yang berlaku, kesemuanya datang daripada qada, ketentuan Allah, qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara baik qada dan qadar Allah, perkara jahat qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku, segala perkara yang berlaku,
kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang keenam. Mati kejak di sini. Sebab apa? Mengaku putus dalam i'tikad kita. Segala-gala yang berlaku qada dan qadar Allah. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun hanya sebesar zarrah. Zarrah ni sebesar atom orang sekarang panggil. Benda yang halus yang tidak boleh dibahagi dua. Walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar habuk, tidak berlaku sama ada di langit, sama ada di bumi, melainkan datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua. Mati sini barulah kita pergi kepada persoalan ikhtiar dan usaha kita. Ikhtiar dan usaha hamba, dan kita ada kata ikhtiar dan usaha manusia. Ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan, netap di akidah kita, kita ada pilihan, kita ada kemahuan, kita ada kehendak, kita ada susunan, kita ada rancangan, dan kita ada perbuatan. Ada kasbun dipanggil, kita ada perbuatan. Tapi pilihan kita, perbuatan kita, jangan lari daripada hak rukun iman yang kita mati terlebih dahulu. Sekalian perkara berlaku qada dan qada Allah, berarti pilihan hati kita pun terikat dengan qada dan qada Allah. Perbuatan kita pun terikat dengan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau pilihan kita terikat, dipaksa di bawah qada dan qadar Allah, bukan pilihan yang seumpama tu, memang hakikinya kita tidak ada sebarang pilihan. Tapi kenapa wajib berpegang kita ada pilihan? Sebab banyak ayat-ayat Quran yang menyandarkan perbuatan kepada perbuatan kita. Maka kita wajib berpegang sebagaimana ayat Quran yang kata, yang menyandarkan perbuatan kepada kita, kita berpeganglah. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi jangan lupa asasnya. Segala-gala perkara kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul kullum min indillah, kata alamu ya Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pilihan kita pun datang daripada qada dan qadar Allah. Perbuatan kita pun datang daripada qada dan qadar Allah. Baru pergi pada ikhtiar dan usaha, tapi mati di rukun iman yang keenam terlebih dahulu. Tidak, kita akan jadi keliru balik. Allah telah menentukan segala-gala perkara, betul. Kita ada pilihan, betul. Lepas tu macam mana pula Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, kita pula ada pilihan, berlawan di situ. Kalau kita tak mati di ketentuan Allah, kita ada pilihan, tapi pilihan kita duduk di bawah Allah telah menentukan segala-gala. Itu je. Tak ada pilihan seumpama tu. Tadilah hakiki sebenar-benarnya memang kita tidak ada sebarang peranan walaupun hanya sebesar zarah. Kita makhluk yang lemah, tidak ada apa-apa pun. Yang berlaku ni semua datang daripada ketentuan Allah pada azal. Saat berlaku sekarang ni, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya terdetik di hati pun perbuatan Allah. Pilihan hati pun Allah yang buat, berkelip mata pun Allah yang buat, bergerak nadi pun Allah yang buat. Semua yang berlaku adalah datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Buti setakat tu. Jangan korek-koreklah. Tapi kena faham molek. Kalau tak faham, kadang-kadang pergi kepada pilihan kita mutlak, tidak terikat dengan ketentuan Allah. Sebelum tu kita kata Allah telah menentukan, pilihan kita pula bebas. Jadi waktu tu bercangguh sangat-sangatlah. Jadi kalau kita buat misal kok, jadi kita dengan Tuhan ni macam anak-anak dengan mak ayah. Mak ayah telah menetapkan, mak ayah telah menentukan, mak ayah telah memutuskan. Dah, anak ada pilihan sendiri. Hak tu pilihan mak ayah, itu ketetapan mak ayah.
Tu susung atu mak ayah, anak ada pilihan dia sendiri masa depan dia kan. Apa nak ikut mak ayahnya? Apa tu macam mana tu? Kita berlawan, tengok mana kuat. Pilihan mak ayah ke kuat, pilihan kita anak ke kuat. Kita berlawan tengok. Jadi kalau kita dengan Tuhan gitu juga, Allah telah menentukan segala-gala, kita ada pilihan mutlak, jadi nak berlawan kan? Gua ni. Bila Allah telah menentukan segala-gala, berarti pilihan kita duduk di bawah ketentuan Allah, terikat di bawah ketentuan Allah, dipaksa di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terikat dipaksa seumpama pilihan apa? Hakikinya memang kita tidak ada pilihan. Kata je. Dan ni kita ada pilihan semua, itulah perbuatan Allah. Sudah fikirlah. Kita, zahirnya kita lah nampak. Dah kita pun pilih pun nampak macam tak terikat pun. Kita nak pasti terikat ke mana? Pergerakan kita tu Allah yang gerakkan. Ini pegangan. Diingatan hati kita tu, saya yang pilih sendiri, saya susung sendiri, saya rancang sendiri. Itu zahir. Sampai masa saya yang buat sendiri, saya buat pula dengan comel, dengan teratur, dengan mananya molek. Tu hak zahirnya gitulah. Diingatan hati pun kita gitulah, kitalah lupa kepada qada dan qadar Allah. Maknanya mata hati kita zulmah, mata hati kita kelam, mata hati kita gelap. Tapi rukun iman yang keenam dalam akidah kita tetap dah segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Maknanya bukan kata hati kita memilih, itu perbuatan Allah. Terdetik di hati pun Allah yang buat. Bukan kata pergerakan tubuh kita Allah yang buat. Berkelip mata di kita pun kalau kita tak perasan tu kelipnya. Perasan tak kelip? Masa mana kelip? Tak perasan mana tau. Allah yang buat. Bergerak nadi sepanjang masa tu Allah yang buat. Segala-gala itu akidah kita. Tapi siapa masanya, hak kecil ke, hak besar ke, hak diingatan hati, kita yang buat. Sebab apa? Hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Panggil apa? Hati orang awam, hati orang kebanyakan. Tak ada salah-salah. Yang penting hati kita orang awam ni ingat akan suruhan dan larangan Allah. Tu ya. Ingat hukum hakam sudahlah. Dak ingat bab qada di hati tak ada salah apa-apa pun. Sebab apa nak ingat qada di hati ni? Qada qadar Tuhan, hak qada nu azali, Allah telah menetapkan. Hak Tuhan buat sekarang, Tuhan buat sekarang. Hak Tuhan buat ni setiap saat Tuhan buat ni. Kalau nak kena ingat setiap saat lah. Nadi bergerak setiap saat Allah buat, darah mengalir setiap saat Allah buat, jantung, organ-organ dalam tubuh kita berfungsi Allah buat. Kita duduk tak terbalik Allah buat, kita hidup Allah buat, kita nampak Allah buat, kita dengar Allah buat. Betul? Nak ingat ke mana? Putus horat lah jawapan dia. Hak tu tidak dituntut kepada kita. Hak dituntut kepada kitanya, ingat kepada hukum hakam. Ingat kepada hukum hakam. Hak tu dituntut kepada kita. Hak ni diwajibkan. Ingat kepada perintah wajib, ingatan yang wajib. Kita pun ingat, ni hak Tuhan suruh juga sunat. Ingatan pada perintah sunat, hukumnya sunat. Kita ingat, ni Tuhan larang ni. Ni Tuhan larang. Tengok perkara ni Tuhan larang. Dengar perkara ni Tuhan larang. Cakap seumpama ni Tuhan larang. Ingat tu, ingat hak wajib. Tu hak tugas kita. Tu pun ingatan kita kepada perintah-perintah Allah, hak wajib ke hak sunat ke. Ingat kepada larangan-larangan Allah, sama ada larangan yang haram ke, larangan yang makruh ke, benda tak ada faedah ke. Ingat, benda tak ada faedah ni tidak disuruh kepada kita, tapi ingat sunat lah. Ingat hak wajibnya ni, ingat akan perintah wajib, ingat akan larangan-larangan yang diharamkan, itu wajib kepada kita. Kita kena ingat, hati kita kena ikhlas, kena ingatlah, itu perintah yang wajib. Kita kena ingat, mai riak ni diharamkan. Jaga jangan duk teruk riak. Itu ingatan yang wajib. Mari di hati kitanya, syaitan suara di hati kita, syaitan goda di hati kita, mari perasaan ujub, takabur. Kena ingat, ni Tuhan larang ni, haram ni, dosa besar ni. Kena ingat tu. Tu hak tugas kita. Lepas tu nak ingat, ni Tuhan tentukan, ni Tuhan buat, ni Tuhan tentukan, ni Tuhan buat. Tak mampu pada kita dan tidak diwajibkan pada kita. Sudah terbang tu.
Sampai masa kita ingat pada hukum hakam, kita tunaikan perintah Allah, wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Hak Tuhan larang tinggal serba-serbi, hak haram tetap ada, hak makruh pun tinggal. Lama-lama dalam ni kau kuat, maka timbullah ingatan di hati kita. Selepas daripada hati kita lama-lama kau bersih, serah kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Terserah kepada Allah. Bila hati kau lama kau bersih, akan terselahlah ingatan di hati kita. Mana apa ni? Ni bukan buat-buat. Hak kita kena buatnya, hak buat perintah-perintah Allah. Hak ingatan di hati ni dia akan datang bila ada kekuatan di hati. Tapi kita buat amal lama dah, tapi kekuatan di hati tak mari dah. Muhasabah balik amal kita setara mana. Hak wajib je, hak sunat sikit-sikit je. Hak sunat tu nak tapung, hak wajib tak sempurna pun dah selesai nak tapung dah lah amal tu sikit. Hak Tuhan larang buat juga, taubatnya tidak. Lepas tu buat apalah hati tak subuh ingatan kepada qada dan qada Allah. Nak subuh macam mana hati zulmah dengan dosa-dosa. Cuma kadang-kadang kita tak sedar diri je, kita rasa macam kita lebih je. Tapi kalau kita ngaji mulai ilmu asas fardu ain, terutama sekali ilmu tasawuf fardu ain, kita fahamlah kedudukan kita sebenarnya dalam agamanya macam mana. Hak ngaji pegangan tu tetap dah. Hak ngaji pegangan tetap dah, tak ada agama. Hak ngaji pekoh kita jagalah kodoh-kodoh, pekoh mudah je nak beramal. Kita ngaji bab taharah, kita ngaji bab rukun salat tu mudah je nak amal. Tapi kena ngaji molek, jangan buat lebih kurang. Kita mengaji ilmu tasawuf fardu ain, cerita sifat mazmumah yang wajib kita bersihkan daripada hati kita, cerita sifat mahmudah yang wajib kita semak dalam hati kita. Hak ni payah. Sini baru kita kenal diri kita tu setara mana dalam keadaan turun naik, taat derhaka. Kita duduk tahap ya ayyuhallazina amanu atiullah, tahap tu je. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, duduk tahap tu je kitanya. Duduk tahap kena ingat semua. Ya ayyuhallazina amanu atiullah, wahai orang-orang beriman, taat kamu akan Allah. Zahir batin kamu kena taat. Kita duduk situ je macam pahat dengan nuka je. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai beriman takutlah kamu akan Allah. Buat kalau orang suruh, tinggal sekali Tuhan. Duk gitu je kitanya. Lepas tu nak ada kedudukan macam mana? Orang yang ada kedudukannya orang mana? Innallazina amanu wa amilus solihat. Innallazina amanu wa amilus solihat. Apa ayat? Allah mari pula dah. Ayat khalidina fiha abada tu apa dia? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tu siapa tu? Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira alamu ya Muhammad kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Balasan bagi mereka syurga yang mengalir dengan sungai-sungai. Khabar gembira ni kepada siapa ni? Orang beriman dan beramal soleh. Siapa amal soleh ni? Orang amal soleh ni orang yang al-qaim bi hukukillah wa hukukil adamiyin. Orang yang menunaikan segala kewajipan hubungan dengan Allah. Kewajipan zahir sempurna, kewajipan batin sempurna. Ini soleh. Yang menunaikan segala hak-hak berkaitan dengan anak Adam. Kita menunaikan tanggungjawab dalam keluarga kita sempurna. Anak isteri kita sempurna dengan ilmu agamanya, dengan ketaatan agamanya. Dengan jiran kita pun sempurna, dengan nenek, dengan masyarakat kita pun sempurna. Ni soleh. Ni kita nak hubungan kita dengan Allah pun cukar cemaking. Tapi kita perasan soleh tau. Oh, kalau mati syurga dah kitanya. Dah, kita duduk tahap tadi je. Ya ayyuhallazina amanu ati Allah. Pekat tu je. Taat kamu, jangan derhaka. Tapi perintah pada siapa ni? Ya ayyuhallazina amanu. Iman dulu, tak ada iman tak ada masuk dalam pembicaraan.
Beriman tak dah. Taat kamu akan Allah. Taat kamu akan Allah. Kadang-kadang taat, kadang-kadang derhaka. Kadang-kadang taat, kadang derhaka. Hak ni macam mana ni? Tunggu timbangan. Hak khabar gembira dengan syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Hak Nabi diperintah oleh Allah, beri khabar gembira oleh ya Muhammad kepada yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita hanya beriman tapi bab ketaatan ni macam pahat dengan nuku, sekali turut sekali langgar, hak tu kena timbang lah. Timbang di mizan selepas hisab. Selepas hisab tu banyak pula salah dengan anak Adam, lebihlah pula pahalanya pada masa hisab. Kalau sebelum hisab tu kalau timbang selalu mungkin banyak juga kebaikan. Tapi mizan selepas hisab. Kan gitu? Selepas syafa'atul uzma, syafa'ah besar, pergi pada hisab dulu, lepas tu mizan kemudian. Hisab ni nak kira cara. Kesalahan kita sesama kita, macam nak kira pula. Kesalahan kita tidak menunaikan kewajipan dalam rumah tangga kita, macam mana pula. Ni banyak sini ni. Beres situ, lebih dah pahalanya. Baru mizan, baru timbang. Duk tak tu kitanya. Lepas tu nak cerita bati. Bapalah tak ingat ke qada dan qadar Tuhan, nak main ingat ke mana zulmat. Jadi hak kita naknya mengaku putus di hati qada dan qadar Tuhan. Dak timbul ingatan tak usah sibuklah tu. Hak ingatan kita tadi ni biar kita duduk atiullah tu. Ittaqullah tu biar ada di kita semua tu. Hak perintah tu, ya ayyuhallazina amanu atiullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Biar tu ada semua di ingatan kita tu. Tapi nak taat ke Allah, nak takwa pada Allah ni kena ada ilmu. Nak takwa hak zahir pekoh pun kena ada ilmu. Nak takwa hak hati tasawuf pun kena ada ilmu. Kalau ilmu pun lekat tak lekat, nak cerita macam mana kitanya. Pegangan tetap dah segala-gala perkara qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi tabi'i, dan tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turut. Tabi'i ni macam semula jadi. Semula jadi tabi'i. Kalau kita sebut maknanya bahasa dia, peseng dia, semula jadi. Semula jadi pisah memutuskan. Semula jadi api menghanguskan. Semula jadi angin menerbangkan benda-benda yang ringan. Tu zahirnya, tu semula jadi dia panggil. Kalau berpegang pisah memutuskan sendiri-sendiri secara semula jadi, kafir ijma' ulama. Berpegang api menghanguskan sendiri-sendiri semula jadi, kafir ijma' ulama. Berpegang angin menerbangkan benda-benda yang ringan semula jadi, itu kafir ijma' ulama. Peganganlah. Ada pun kalau cakap kat mulut, bahasa dia lah angin kuat, mari pusing-pusing, terbang habis atas. Macam kemarin tu lah. Kemarin tu di Bukit Payung, di belah-belah ala kena tu kan, berpuluh-puluh rumah bahang dia angin. Bahasa dia lah angin mari kuat, musing angin. Bangga puting beliung tau. Dia kata tengok angin tu pusing tu. Bahasa dia dah angin mai kuat gitu, bang habis, pelecak habis atak-atak. Bahasa dia tu cakapan zahir, pegang kita tak ada. Segala yang berlakunya qada dan qadar Allah. Dan saat ni kata bahasa dia cakapan adat je, bukan pegangan. Tapi kalau berpegang angin menerbangkan secara semula jadi, bahasa dia kafir ijma' ulama. Berpegang hak cakap sana cakap sandar pada asbab zahir. Bahasa dia pisah tajam, salah kena luka dah. Bahasa dia pisah tajam, bukan pisah tupu-tupu. Bahasa dia lah mata meseng baru, mudahlah memotong. Bahasa dia lah mata meseng baru. Bahasa dia lah apinya kuat, mari capur dengan angin pula, sekejap habis uti rumah. Bahasa dia lah. Sebab apa? Ni apinya kuat, capur dengan angin pula, habis uti rumah. Bahasa dia tu cakapan zahir, pegangan tetap dah. Yang berlaku adalah perbuatan Allah. Dia cakap bahasa dia, kita jangan hukum pula. Ini kalau berpegang di akidah masing-masing. Putus, hangus, tu bukan Allah yang jadikan, berlaku secara tabi'i, secara semula jatuh, kafir ijma' ulama.
Ialah angin dah tengok angin dia musing. Semua tengok dia musing. Kita ni tergamang. Orang tua sebelah tu dia bergayung duk setarang. Keluar bunga gayung dia. Masa duk pondok lah. Masa duk pondok tu big kapur nak naik perabot sapu nak pergi jetih. Pondok jalan kaki tu big luar 1 kilometer juga. Tunggu luar tu, tunggu perabot sapu. Taksi ada perabot sapu. Nak keluar jetih kedai. Bahang dia angin mari nampak. Kita nak ngelak masuk kedai. Tuang kedai buat keluar bunga lalu. Bunga gayung. Dia ingat guana berkali. Angin tu mari dia nak tepih angin tu berkali. Nasib baik angin tak sampai kedai dia. Tapi habis dah. Nampak punya gayung dia bukan gayung barang tu. Gayung dengan syekh dia tu. Gayung dengan syekh dia tu. Dia punya gayung macam-macam tu mulut dia begitu begini. Kelas kata pakcik ni. Kita masuk kedai. Dia nak berlawan. Tak lari nak berlawan. Tapi tak apa kat dia. Kalau siapa kat dia kelecak angin. Bukan dia kelecak angin tu kelecak. Kita masuk kedai rakuk dia pergi lawan. Dia mari nak syekh. Dah sedar orang kali. Pasti dah angin putar terbang habis ni. Atak ke apa ke terbang. Bahasa dia. Tu cakap kita yang hukum. Tadi tu kalau pegangan. Tu bukan orang yang beriman. Orang semayabang, orang ada iman. Tetap dah pegangan kitanya. Qada dan qadar tetap dah tu rukun iman yang ke-6. Semua sekali ni semua yang berlaku. Sebesar zarah pun tiada yang berlaku melainkan qada dan qadar Allah. Ni hacul lebu bahan dia angin itu benda besar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu cakap asbab zahir jelah. Bahasa dia ataupun cakap alam semula jadi, bencana alam. Taufan bencana alam. Tapi kalau orang kafir cakap bencana alam, memang dia sahih, dia tak ada Tuhan, dia orang kafir. Kita orang Islam yang beriman, kita cakap bencana alam, pegang kita tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang belajar ilmu sains. Orang kafir fahaman dia lain, orang Islam fahamannya lain. Kok luar belajarnya sama. Guru ajar ilmu sains, guru ke pelajar ke, orang kafir fahaman dia lain, orang Islam fahaman dia lain. Ilmu sains ni ilmu zahir. Ilmu sains ni ilmu zahir. Dia punya kajian begini itu ilmu zahir. Tapi orang kafir sama dia mengajar ataupun yang belajar memang makhluk yang bekas. Tak ada Tuhan, mereka bukan ada Tuhan. Kita orang beriman yang belajar ilmu sains, kita hanya belajar ilmu zahir. Pegangan kita qada dan qadar daripada Allah. Sebab kita nak belajar ilmu dunia, ilmu sains sekalipun, kita belajar ilmu agama dulu. Belajar ilmu agama dulu. Kalau tak belajar ilmu agama, tidak ada pegang qada dan qadar, bukan ngaji ilmu sains. Ilmu sains itu dalam kelas. Hak zahir depan kita. Pisah, putus, api hangus. Kalau tidak ngaji qada dan qadar, kita nak berpegang Allah yang menjadikan putus, Allah yang menjadikan hangus. Tak ada nampak di zahir. Zahir nampak pisah, zahir nampak api. Macam mana kita nak berpegang Allah yang memutuskan, Allah yang menghanguskan? Inilah ilmu qada dan qadar. Kalau kita tak ngaji ilmu qada dan qadar, pakai zahir nah. Zahir kan pisah lah. Daripada budak ke mak dia kata jangan main pisah, jangan main pisah, putus, luka. Jangan main pisah, jangan main api hangus. Itu zahirnya. Kita dengar zahir pun gitu, kita cakap zahir pun gitu. Tiba-tiba kita tak ngaji qada dan qadar. Macam mana kita nak berpegang Allah yang buat putus? Macam mana kita nak berpegang Allah yang buat hangus? Takkan mari pegangan. Akhirnya berpegang, pisah memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi. Itu pegangan kafir ijma' ulama. Ini bukan masalah ilmu sains. Walaupun tak belajar ilmu sains sekalipun, sebab benda zahir depan kita ni, hak setiap saat berlaku di kita ni. Itu pisah, itu api. Hak setiap saat ni, kita makan kenyang, tak makan lapar. Mari mana kenyang? Pisah bukan sama-sama.
Api bukan sama-sama, tapi kalau makan sama-sama. Bangun pagi mikir nak makan dah. Makan je kenyang, makan je kenyang. Yang buat kenyang tu Allah yang buat, tapi itu benda gaib. Macam mana kita nak berpegang kenyang tu Allah buat? Akhirnya berpegang kenyang tu nasi makanan yang buat secara tabi'i selalu menjadi. Kafir ijma' ulama. Ni ditimbul hanya bab belajar sains je. Belajar sains tu ilmu zahir tak ada salah apa-apa pun. Ya, orang kafir sains dia tu sains kafir. Kita orang beriman, sains kita pemahaman kita kok lain. Ilmu sains ilmu zahir, ilmu kajian manusia. Tak apa nak buat ilmu sains je, ilmu lain pun sama juga ilmu lain. Tu ilmu sains, ilmu lain. Ilmu apa ni lagi? Ilmu apa? Ilmu benda. Pemain-pemain tu ilmu apa panggil tu? Ilmu baiki-baiki tu. Apa? Ilmu apa? Orang belajar sains kan, gitu gini jadi, gitu gini jadi. Tak ada Tuhan. Kalau belajar ilmu nak beki pemain apa semua tu, ada Tuhan tak di tubuh dia ajar? Guru dia ajar dia tak? Tak ada. Wak gini sambung jadi, sambung jadi. Pun tu mampu lah tak hidup. Tuhan ada tak Tuhan? Tak ada juga. Ke mana? Kalau pergi beki motor kereta kedai dia tu mana? Hak ni. Bapa ni punah ni gini. Tukar hak baru comel lalu. Ada tak dia kata Tuhan yang buat punah, Tuhan yang buat comel? Tak ada. Alat tu dah sama dengan ilmu sains. Zahir dia gitu lah. Zahir dia gitu lah. Mana ilmu apa pun ilmu zahir. Ilmu sains ke, ilmu baiki-baiki ni ke, ilmu masakan ke sama juga. Ilmu masakan yang jadi sedap sebab apa? Sedap, manis pun cukup rasa, masin pun cukup rasa, sedap. Buat sebab apa? Bahan dia begini, bubuh ni sedap. Siapa yang buat manis? Siapa yang buat sedap? Allah yang buat, bukan bahan tu yang buat. Ada tu kan masuk kata, alhamdulillah sedapnya ni Tuhan buat. Ada. Tak ada ni. Ni lah barulah kena bubuh bahan cukup secukup rasa. Barulah sedap. Ada tak Tuhan? Tak ada. Itu panggil apa? Itu semua ilmu zahir, perbuatan asbab zahir. Hakiki pegangan qada dan qadar tak lari dah. Walaupun di cakapan zahir kita tak ada sandar ke Tuhan pun, tapi pegangan kita tetap dah qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Kita orang Islam yang beriman. Tak lari dah tu. Bukan timbul masalah ilmu sains je, bukan. Ilmu mana-mana pun sama je. Ilmu zahir sahaja. Tapi kalau orang kafir yang cakap hak bab asbab ni dia tak ada Tuhan sungguh, tu orang kafir. Kalau dia cakap kata begitu-begitu tu memang hak hakiki sungguh lah. Dia pegang pun gitu, asbab dia bekas. Kita tak. Macam cerita hak ibu mai, tak ada seorang cakap Allah dah buat. Tak ada. Angin belaka, ribu angin, seorang tak kata Allah buat. Dah tu cakapan asbab. Cakapan asbab, pegangan tetap dah. Semua tu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ni pegangan kita. Tajuk kita minggu lepas sudah di ketentuan jahat. Ni ada nak habis masa dah. Di sekarang ni kadang-kadang orang dia banyak tanya bab pegangan ni. Maknanya kadang-kadang ialah dia duduk, bukan kata pegangan tu salah. Kadang-kadang tanya tu dia mungkinlah dengan akal dia sendiri berlawan dengan akal. Dia tanya, bukan dia pegang perkara tu, cuma tanya. Kalau mari tu syaitan tu goda semua kan. Kita ada ilmu, kena ada ilmu jugalah nak tolong. Perkara ni perkara tak sedar usul-usul lah. Tak sedar tebeng-tebeng lah. Tak sedar nak tarik ni Allah tak payah tu. Tak mampu kitanya. Tak mampu. Ni bangun ni Allah yang angkat ni. Bangun ni Allah yang angkat boleh bangun ni. Bangun je Allah yang angkat. Duduk setengah jam sejam tu siapa yang duduk kan? Bangun ingat Allah yang bangunkan. Allah yang bangunkan. Duduk setengah jam sejam. Duduk tak balik tu siapa buat? Punggung buat? Tulang belakang buat?
Punggung buat tulang belakang. Dah Allah yang qadar tu, qadar Allah belaka tu. Bukan bangun je. Jalan puk sepak. Oh sepak ni Allah buat. Oh sepak je Allah buat. Hok jalan comel tu. Nak tak ingatan tak payah. Tadi ingatan kita ingat qada, ingat kepada perintah Tuhan, ingat kepada dalam hati kita sentiasa zikir itu perintah yang sunat, itu je. Bukan nak suruh renung kepada qada dan qadar, bukan. Qada dan qadar pegangan. Sekali-sekala mari di hati kita berasa nak tunjuk ke orang kebaikan kita. Kita tariklah. Ini semua qada dan qadar Allah. Sebab apa? Nak tolak riak, ujub, takabur. Itulah. Sebab apa? Baik buruk, baik pun qada dan qadar Allah. Kita la haula wala quwwata illa billah. Macam disebut sama kita belajar ni. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Belajar ni kadang-kadang atas tong je kita ni. Atas tong je. Nak leh ke belajar hak sebenar tu, belajar rata riti dah kadang-kadang. Bertahun-tahun, berbelah-belah tahun kena salah belajar. Belajar bertahun-tahun, berbelah-belah tahun tak cukup fardu ain. Kadang-kadang belajar pekoh saja. Hak berat tauhid pun tak kemah lagi. Pekoh rajin belajar, suka belajar. Kita belajar bab pekoh semayang, cuba kita naik pekoh bab muamalah munakahat. Oh galik. Nak masuk bab muamalah munakahat. Galik, lebih galik daripada ngaji bab taharah, bab hukum, bab semayang lagi. Galik. Sebab apa? Belajar tu sedap. Tapi kadang-kadang tauhid tak kemah. Tasawuf tak, fardu ain tak lengkap. Belajar lama. Apa panggil apa? Tak betul lah kaedah gitu. Jadi kita boleh belajar sikit sebanyak, tauhid kita belajar, fiqh fardu ain kita boleh belajar, tasawuf fardu ain kita boleh belajar. Itu semua susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyoh-nyoh lah. Mari di hati kita rasa nak nyoh ke orang. Nyoh apa? Baru je boleh belajar. Baru belajar, faham tak tahu ke mana hala lagi. Pak faham pun Allah yang buat. Pandai reti Allah yang buat. Segala-gala qada dan qadar Allah kan. Fahamlah kitanya. Amal payah daripada belajar lagi. Amal tu pula amal. Belajar mungkin sekali je. Ilmu tasawuf fardu ain, sifat mazmumah, sifat mahmudah. Kita orang cerdik, sekali belajar kita faham dah. Taubah mana apa, ikhlas mana apa, riya, ujub, takabur mana apa. Sekali belajar. Kalau kita orang cerdik, tak payah belajar acak kali. Tapi taubahnya sepanjang masa, sebab kita tak lari daripada dosa. Ikhlasnya sepanjang masa amalan. Jaga hati daripada riya sepanjang masa. Jaga hati daripada riya ni sepanjang masa. Syaitan suruh riya ni sepanjang masa. Amal tu sepanjang masa. Kadang-kadang kekuatan wa amal. Bolehlah sikit-sikit wa amal. Semuanya qada dan qada Allah. Kenapa kita nak lupa kepada qada dan qada Allah dalam bab ni? Untuk timbul keikhlasan. Itu je lah. Masa saya belajar dulu pun gitulah. Semuanya atas tong je. Yelah, kita ni orang hak tak reti apa. Dengar orang sedap cakap, kita jadi je. Budak-budak pula. Saya mula masuk pondok umur 14. Budak-budak. Ikut orang goreng lah kita. Ikut orang goreng, kita percaya lalu. Tak ada dah tempat lain. Tempat kita je yang terbaik. Kita pun taksub buta-buta. Tak ada tempat lain. Tak ada. Oleh kerana tempat tu comel sangat, sempurna sangat, terbaik sangat, huru hara balas sama sendiri. Dah comel sangat. Tak jadi mengaji, pindah nak pergi ngaji pondok lain pula. Kita palotok ni terikat dah. Pondok lain tak jadi, pondok lain tak jadi. Kita lalu kita. Tu guru janggut tak ada, tak boleh ngaji tu guru janggut tak ada. Kita tu guru janggut ada kedok. Dah kita mengajinya hak kita lah, tempat kita lah yang terbaik. Budak-budak. Ada. Pengalaman lah, pengalaman. Dengan umur muda kita tu jadi macam sayanglah umur kita. Kita orang Malaysia ni, apa panggil apa?
umur hayat belajar tu. Hayat belajar tu singkat orang Malaysia ni. 25 tu ke parok dah orang Malaysia ni. Hayat belajar, faham tak? Hayat belajar, tempoh belajar tu singkat. 25 tak mau bini ke? 25 dah umur. Orang tanya bini lalu dah. Kalau bini lewat-lewat, kita tua dah, anak baru sekolah rendah, siapa nak tanggung kat gigi? Orang Malaysia lah. Dia hayat belajar pendek. Kalau orang foto ni lain. 30, 40 umur biasa je baru bini. Kalau tunggu dulu kata tengok sejarah dia, umur 40 belaka bini. Sebab apa? Dia hayat belajar dia lama. Kita hayat belajar ni pendek. Kita belajar hayat dah lah pendek. Hak mula tu pula pada orang dia orang je kita ni. Tak ada roh kita berasa aling dah kita ni. Belajar pondok ni setahun 2 tahun, pondok lain tak boleh lawan dah. Aling dah kita ni. Berasa aling. Pergi pondok lain ni kita rasa kita aling dah. Duduk pondok lain tu tak ada benda kita. Orang dak paling pun kita kena dak ketiga apa kan. Lama ni kita duduk khayal sendiri je dah. Orang duduk depan kita ni, kita lah paling aling. Pondok kita lah paling baik. Tak ada. Sebab apa pondok kita untuk gua ada janggut lah apa semualah. Orang puang semua pakai purdah belaka. Hak lain tu tak jadi belaka. Bila mati tempat tu tak jadi. Muka tempat molek sangat. Dia tak lama tempat molek ni. Dia jeng lah. Dibalas sama dia. Pergi pondok lain tahu tu. Kita janggut tu gua ada kedok. Licin. Kalau janggut, tak boleh ngaji. Tengok pula bini tu gua pakai jilbab biasa, takkan purdah, tak boleh ngaji. Pindah pondok lain pula. Ni jalan-jalan nak pilih pondok. Pindah situ, pindah sini. Tak jadi apa belaka? Tak pakai belaka. Tak pakai boleh bubuh. Nak pilih pak ngaji baru. Tak pakai. Berapa tempat pergi jalan. Naik pakai potong ni. Jalan nak mengaji. Tak pakai juga. Ada tempat dah kenang. Kita nak pergi cari benda tak molek. Kita pergi nak cari benda tak molek. Cubalah benda tak molek. Mana tempat molek belaka? Ni. Tapi tempat kita dulu memang komplit comel. Tapi dia keluar baru tahu hendak pakai gawa. Habis masa kita je. Tu susunan Allah Ta'ala lah. Pengalaman tu mahal. Tapi orang ngaji tempat tu dulu saing itu ada hak berubah ngaji tempat lain, ada hak kekal dengan sikap yang sama. Tak belajar dah, tapi tak belajar dengan orang lain. Sebab apa? Orang lain tak comel lah ke orang lain. Tak belajar paksa dah. Tak belajar. Tapi cakap jangan main. Hukum tu aku pula je dengar dia kata, mu dengar ganda, mu ngaji apa tahun? Sombong. Tak je dengar pun tu saya tak nyeroyak pun. Dia ngaji 2-3 tahun je, tapi dia rasa dia aling dah. Sebab kita dia tanam ni, kita ngaji 2-3 tahun pun sama dengan pondok lain ngaji belah-belah tahun. Bayangkan dia torture pelotok kita ni. Kita ngaji 2-3 tahun, kalau pergi pondok lain 10 tahun tak ada sama dengan kita gini. Kena tu. Kita rasa kita aling kan. Tapi dia ngaji pondok lain sungguh. Orang dak paling pun kita dak 31 kan. Kena. Hak ni. Kita ngaji dah. Gong. Kita tak mengaji dah dengan lain. Apa? Mari mengaji. Mari tupang mengaji. Lepas tu dia ngadu ustaz. Tegur ni ustaz. Apa orang belajar ni gini? Dia nak cari salah orang dia. Kita tengok dia orang belajar ni mari macam-macam peseng orang belajar ni. Kalau orang puang dia mari macam-macam peseng. Kalau kelas muslimat mari macam nak pergi tempat jamu pun ada juga. Berjanguk lah kita kata. Biarlah nak berjanguk dulu pun. Biarlah. Dia biasa janguk. Lepas tu lama-lama dia tengok orang tak janguk. Dia tak janguk lah lama-lamanya. Takkan selama nak berjanguk. Tegur. Jangan duduk. Jadi mari pak ngaji. Tahu orang tu. Tahu orang ni. Pakai comel. Tutupnya comel. Akhlaknya tak ada. Sebab apa? Di masa belajar tanam. Tak ada ilmu tasawuf. Tak ada. Tawaduk tak ada. Tinggi semua. Tinggi. Tak ada. Siapa kaki gitu? Saya mengaji tauhid, saya mengaji fiqh, saya mengaji banyak dah. Tasawuf tu saya tak ajar saya. Awak dia pesan gitu. Tak ada ilmu tasawuf. Tapi tak mengaji orang lain. Sebab apa? Orang lain dah aling belaka. Tunggu dia je aling seorang. Tapi tunggu tak ada dah ada ngaji. Ada. Pengalaman. Orang lain tu bid'ah belaka orang lain. Bid'ah. Lepas tu dia kat sebut bid'ah saya senyum je. Saya bid'ah dah lama dah. Buat bid'ah ni saya bid'ah lama dah. Orang kata bid'ah tahlil talqin. Saya lama dah bid'ahkan benda tu. Lama dah bid'ah benda tu. Lepas tu ngaji pula kemudian ajar pun lain pula ajar begini, kita boleh terima. Benda tu benda khilafiyah.
Khilafiah lah. Tak sudah bahas-bahas lah. Mana pengalaman belajar nak boleh kejumpa tu. Cuma pengalaman saya duduk pondok, satu ilmu je, satu jalan. Tidak ada yang berbeza. Ilmu tauhid. Tauhid tak ada beza. Mana-mana pondok sama je. Fiqh ada beza lah. Hak ni terlampau ketat. Hak ni dia adalah beza. Ni terlampau ketat, hak ni longgar sikit, ada. Bab fiqh. Tapi kalau bab tauhid tak ada, sama saja. Kalau saya pernah sebut, saya mengaji akidah yang salah, saya mengaji luar pondok, bukan dalam pondok. Luar pondok, pergi ngaji. Itu jumpa akidah salah. Dan kita akidah salah pun, kita pun pakar kot mulut pergi salah. Tapi luar dalam pondok, bab akidah, sama ada pondok tu dia kupas halus ke halus, bab akidah tak ada orang salah. Bezanya bab fiqh tu adalah ni tu gini, ni tu gini, tak ada beza. Tapi nak cerita pengalaman belajar. Sama lah kot kita belajar. Tak pelik kita belajar lama dah, tiba-tiba tak kena dengan kaedah belajar susunah Allah. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita boleh belajar cukup dengan hak kewajipan. Tauhid fardu ain kita belajar, fiqh fardu ain kita belajar. Kita susun balik untuk diri kita sendiri. Keluarga kita pun sama. Tasawuf fardu ain pun kita belajar susunah Allah. Kebaikan tu semua susunah Allah. Kita wajib bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada takabur. Itu semua susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah susun, belajar ikut garis, ikut tertib, ikut keutamaan. Amal pula amal. Amal tu setara mana pula? Tahawi kita kodo-kodo, hak asas-asas je boleh amal. Hak sunat-sunat kurang. Alhamdulillah dah dengan apa yang ada. Cuma kita minta ke Tuhan, ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi biasa baca di malam. Nabi solat malam, Nabi biasa baca doa, ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama Engkau dan ketaatan pada Engkau. Nabi baca doa ni, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bunyi dalam dada Nabi. Sungguhnya baca. Itu je kita naknya. Lepas tu kita kekalkan kita atas ketaatan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mari yang juta kabur, kita kena ingat balik. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya payah untuk meninggalkan maksiat, tidak ada daya payah untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab belajar memang masing-masing ada pengalaman sendiri. Itu semua susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan kita tuan jahat, kita sambung baliklah minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.